Okey, selamat petang semua. Okey, hari ni cikgu akan buat tutorial macam mana nak membuat satu atur cara dengan menggunakan Python online. Okey. Jadi untuk tutorial ni kita rujuk pada buku teks kamu muka surat 94, aktiviti 3.3. Okey. Kita akan hasilkan satu atur cara mengira isi padu sebuah sfera. Okey, dan diberi formulanya 3/4 pi j kuasa 3 Okey, jadi untuk atur cara ni kamu akan menggunakan satu pemboleh ubah iaitu jejari. Okey, dan pengguna perlu memasukkan input Okey, inputnya ialah pemboleh ubah jejari lah. Okey, dan seterusnya untuk output atur cara kamu akan memaparkan isi padu sfera yang berjejari. Okey, input apa ialah berapa dia punya output lah, sentimeter padu. Okey, jadi kita akan mulakan dengan membuka Chrome. Okey, dan kita akan pergi ke laman web yang ada menyediakan Python online iaitu repl.it. Okey, pergi ke laman web tersebut. Okey. Kemudian kamu pilih start coding. Okey, pilih language Python. Okey, dan tekan butang create LEPL. Okey. Dan dia akan buka paparan, satu paparan yang sama macam idle Python yang kita gunakan di komputer lah. Okey, mana kita boleh type. Okey. Okey, jadi kita akan buat dulu. Okey, yang untuk bahagian pertama iaitu untuk input Okey, jadi input yang diperlukan ialah nilai jejari. Jadi kita akan buat satu nama pemboleh ubah yang sesuai. Jadi kat sini saya pilih jejari lah. Okey, typekan dulu dia punya ni. Okey. Hash tu hash input ni dia kita namakan sebagai label lah. Tapi kalau kita run nanti apa-apa bahagian yang kita tulis di label ni dia tidak akan muncul di atur cara kamu. Okey. Label ni hanya untuk macam panduan saja. Okey, jadi kita akan mula pilih tuliskan pemboleh ubah jejari. Okey, untuk input kita. Okey, kemudian untuk jenis data kita akan gunakan jenis data float. Okey, kenapa kita gunakan float? Sebab jejari ni dia kadang-kadang ada dalam nilai perpuluhan, betul? Okey, jadi kita akan gunakan float. Okey, kemudian kita akan masukkan input. Okey, sebab kita akan user akan bagi input. Okey, kemudian kita akan tuliskan arahan kita. Okey, masukkan nilai jejari. Okey, jadi user ataupun pengguna dia akan masukkan nilai jejari lah sebagai input. Okey, kemudian untuk baris kedua, okey, kita tengok balik formula untuk mengira isi padu sfera. Kita akan ada menggunakan pemalar pi. Okey, jadi untuk itu kita kena isytiharkan dulu pemalar pi. Okey, macam biasalah. Okey, kita gunakan pi. Okey, sama dengan nilai pi ialah 3.142. Okey. Okey, kemudian setelah mengisytiharkan pemalar pi, kita akan buat dia punya bahagian proses pula. Okey, proses ni ialah
formula. Okey, jadi formula untuk isi padu sfera. Okey, kita akan mula-mula kita akan bagi satu nama dululah. Okey, saya akan bagi nama isi padu sfera. Okey, dan kita akan tuliskan formulanya ialah 3/4. Okey, 3/4. Okey, 3/4 tu kita gunakan simbol bahagi jugalah, hash. Kita gunakan palang. Okey, 3/4 darab. Okey, pi dulu. Pi. Okey, tak perlu lagi tulis nilai pi tu. Okey, tulis nama saja, nama pi tu. Okey, kemudian darab jari kuasa 3 kan. Okey, jadi jari kuasa 3 ada caranya, ada pelbagai sebenarnya. Kita boleh guna cara yang ini juga. Kita darabkan jari tu sebanyak 3 kali. Okey. Okey, jadi ini ialah formula lah untuk isi padu sfera. Jari ni kita masukkan dalam dalam ni. Okey, kita bagikan kurungan. Okey, jadi ini untuk proses, dan yang terakhir, bahagian terakhir ialah bahagian output. Okey. Ini yang akan keluarlah sebagai paparan yang akhirlah kita punya apa yang kita nak tengok. Okey, output. Okey, untuk apa kita gunakan syntax print? Okey, macam biasa print. Okey, jadi kamu punya ayat tu dia mesti macam ni lah, macam yang kita di muka surat di buku teks tadi yang saya tunjuk tadi kan. Okey. Okey, print ayat dia isi padu sfera. Okey, untuk menaip gunakan HP ni memang agak rumit lah, tapi kalau dah menjadi kebiasaan, okey, dia akan jadi senang. Okey, jadi biasakan diri kamu lah untuk menaip. Okey, sebab kita ni kekangan tidak mempunyai komputer kan, jadi kita akan gunakan apa juga resource yang ada lah. Okey, isi padu sfera yang berjejari. Okey, ini ayat kita. Okey, kemudian kita akan panggil pemboleh ubah jejari, nilai yang di-input tadi. Okey, nilai jejari. Okey, kemudian kita sambung dengan ayat ialah. Okey. Okey, dia akan kemudian ni yang part yang ini kita akan panggil proses proses isi padu sfera. Okey, jadi untuk proses isi padu sfera ni saya akan bundarkan dia kepada 4 tempat perpuluhan. Jadi saya akan gunakan syntax round. Okey, ingat lagi kan kita pernah buat dalam kelas untuk bundarkan kepada nilai tempat perpuluhan kita gunakan syntax round. Okey, dalam kurungan. Okey, apa yang kita akan panggil iaitu pemboleh ubah untuk proses ialah isi padu sfera. Okey, isi padu sfera, kemudian koma. Berapa tempat perpuluhan yang kita perlukan iaitu 4. Okey. Okey, kemudian tutup kurungan, koma. Okey. Kita akan sambung lagi. Okey. Okey, ayat yang seterusnya ialah sentimeter padu. Okey. Jadi saya harap tak ada salah. Tak apa, kita boleh test dulu. Kalau ada salah, kita ralat, kita akan nampak lah. Okey, siap sudah. Kita dah ada input, pemalar, proses dan output. Okey, sekarang masa untuk kita test. Okey, jadi untuk test kita kena tekan butang bulat yang berwarna hijau ni, macam butang play ni.
Okay, just kamu tekan saja. Okay, ini macam paparan shell lah untuk kita semak. Okay, sekarang masukkan nilai jejari. Ini yang ingat tadi sebelum ni kita masukkan input kan. Okay, jadi kita akan masukkan apa-apa nilai lah. Okay, saya akan cuba masukkan nilai perpuluhan kat sini. Okay, jadi jejari saya nilai dia 15.34. Okay, saya tekan enter. Okey, jadi dia punya output dalam bentuk ayat isi pada sfera yang berjejari. Okey, input saya ialah 15.34 ialah jawapannya ialah 8506.3554. Okey, kenapa 0.3.554 sebab saya bundarkan kepada 4 tempat perpuluhan. Okey, sentimeter padu. Okay, jadi ini adalah paparan output saya lah. Okay, nanti kamu cek dengan kalkulator betul tak dia punya dia punya output tu betul atau tidak. Kalau salah mungkin ada masalah pada logik, ralat logik di mana formula yang kita typekan salah. Okay. Okay, jadi ini kita punya output. Okay, jadi betul. Okay, untuk tengok balik pada paparan kod, kamu tekan di bahagian bawah ni, kod. Okay. Jadi ini adalah kod kamu. Okay, dan kalau kamu pergi pada bahagian command, konsol, ini adalah paparan output kamu. Okay. Kod ialah kamu punya code segment dan konsol ialah paparan output. Okay, jadi kamu boleh screenshot. Okay. Okay, saya screenshot dan boleh hantarlah untuk kerja hari ini. Okay, jadi sekian. Selamat mencuba.